Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Terima kasih pada bahagia pengacara majlis rangkap pengurusi surah Al-Muttaqin, seluruh tuan kuasa, muliakan Tuan Imam, para asatizah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita mendapatkan syukur kepada Allah SWT dapat kita bersama pada malam ini. Sekiranya hari Khamis ini kebanyakan masyarakat Melayu kita, masyarakat Islam kita akan berhimpun di masjid. Sebahagiannya pada kebiasaan akan dipenuhkan dengan membaca sebahagian daripada Al-Quran, iaitu surah Yasin. Dan kita pada malam ini juga membincangkan, duduk dalam majlis ini, yang akan kita bincangkan juga adalah sebahagian daripada Al-Quran. Sebagaimana yang disebut oleh pengurusi tadi, sekiranya kita ini sempena menyambut atau lebih tepat memperingati, kerana menyambut saja payah juga. Yang kita nak mengingat, memperingati dan mengambil ibrah. Ingat sahaja pun payah juga. Ingat sampai kesudah. Peristiwa Isra' Mi'raj ini, tuan-tuan, sebenarnya bukanlah peristiwa yang asing kepada kita. Lebih-lebih lagi kita orang Melayu di Malaysia ni lah khususnya, atau orang Islam lah di Malaysia ni, memang sejak daripada awal lagi kita diajar dan sentiasa diingatkan tentang peristiwa ini. Walaupun peristiwa Isra' Mi'raj ini merupakan suatu ujian kepada orang pada zaman Nabi SAW, kerana zaman itu orang tak beriman. Kebanyakan mereka ketika mana berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, dan menjadi suatu masalah kepada mereka untuk menerima peristiwa itu. Lebih-lebih lagi apabila mereka sendiri pun tidak hendak menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan kita hari ini, kita bukan sahaja menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita menerima apa sahaja atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu, kalau kita bandingkan dahulu dan sekarang, tentulah
peristiwa Isra' dan Mi'raj ini lain impaknya. Ni kita besar dekat Putrajaya ni bahasa tinggi sikit lah impak tu taklah tinggi mana pun, impak tu je lah. Maknanya kita hari ini barangkali oleh kerana kita memang telah mengimani Nabi SAW, kita mengimani apa sahaja yang datang daripada Nabi SAW, maka kita nak melihat pula bagaimana implementasi tinggi juga tu. Makna bagaimana kita nak payah pula terjemahan dia melaksanakan atau lebih tepat kita kata bagaimana praktikalnya dalam kehidupan kita bersangkut dengan keyakinan kita kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj itu. Jadi maknanya itu yang kita nak cuba bincang lah malam ni kalau sempat di kuliah maghrib je. Jadi kuliah maghrib tu panjang, pendek je. Sekira-kira habis masuk waktu isyak, habislah kuliah maghrib. Kan? Lagipun kita pun mengaji panjang bukan faham. Elok pendek je lah. Dia begitu. Tuan-tuan mengaji ilmu pedagogi, dia begitu. Dia mula-mula tu je orang dapat absorb. Lepas tu dia hujung, dah tahu ke mana hilang dia. Baik. Pertama sekali tuan-tuan, bila kita bercerita tentang Isra' dan Mi'raj, kita sebut dah tadi bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah perkara yang sangat terkait dengan soal keimanan. Itu first. Banyak menawar lupa pula. Boleh jalan? Boleh. Makna Isra' Mi'raj ini dia punya main topik dia. Rasa macam kat universiti pun ada juga ni. Makna main topik, cerita utama dia adalah cerita akidah. Isra' Mi'raj dia adalah cerita soal keyakinan, keimanan. Tu cerita dia. Sebab itu bila Allah Ta'ala suruh Allah jadikan Isra' Mi'raj ni tuan-tuan, dan Allah rakam peristiwa Isra' Mi'raj ini dalam surah Isra' tu lah, ayat yang mula-mula tu, supaya kita umat kemudian ni, peristiwa ni 1400 tahun dulu. Kalau Syekh Ramadan Buti rahimahullah dinukilkan di sini, dia kata ulama berbeza pandangan. Ada yang mengata dia berlaku pada tahun ke-10 kenabian, ada yang berkata dia berlaku sekira-kira 18 bulan sebelum hijrah. Main plus minus lebih kurang lah. Zaman tu pun bukan ada kalender. Ni tuan kena faham, zaman tu dia kan ada kalender. Orang mengagak sebab tu macam umur Saidina Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas. Lepas tu umur Abdullah Ibn Abbas ni pun ulama beza pandangan berapa tahun sebenarnya ketika dia berhijrah bersama-sama dengan Rasul SAW. Dia jadi ghulam masa itu, budak lagi. Ulama beza pandangan. Ketika Nabi SAW wafat, berapa belas tahun umur dia. Kemudian zaman Sayyidina Umar, dia jadi penasihat agama kepada Sayyidina Umar, budak lagi. Jadi kerana faktor masa itu kalender orang tak ada, jadi susah. So dia tak ada satu benda yang dia orang pegang sebelum hijrah. Baik. Jadi sebenarnya ulama pun dia tak bincang panjang tuan soal tarikh ni. Kerana itu kan keutamaan. Syekh Ramadan Buti dalam kitab ni dia buat 2 baris tarikh. 2 baris. Kita bulan Rejab kan? Bulan Rejab. Berapa bulan? 27, 29, 19. Tak ingat dah Ustaz. Ikutlah tuan-tuan ni. Kita nak ambil 27 tu buat Isra' Mi'raj, buat. Yang tak setuju, terpulang. Kan ulama' memang beza pandangan. Tahun pun beza.
Ya, dari segi tahun pun beza, dari segi bulan pun berbeza. Jadi yang itu kan keutamaan. Yang penting percaya ke tidak? Percaya, habis. Itu paling penting. Ada yang tak percaya, orang apa namanya? Nusa Putra. Kan? Sebut Putrajaya adalah senang, jenuh mencari tempat ni. Kan? Sebelum Putrajaya tu masuk kiri, habis cerita. Kan senang. Nusa Putra mana? Puchong. Mai jauh ni Puchong. Ya. Nasib baiklah sekarang ni ada Haji Wazir. Jadi okey sikit lah, boleh waste dulu. Oh sini ni Putrajaya ni. Orang Nusa Putra percaya atau tidak? Percaya. Habis, selesai masalah. Itu je utama dia. Itu yang paling pokok. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran sebagai untuk kita hari ini, walaupun tak berlaku pada kita masih tu, tetapi Allah nak benda itu jadi silibus keimanan kita. Jelas tak? Lagi kita akhir zaman ni, kita punya krisis hari ni, krisis iman kan macam-macam hari ni. Mengarut tuan-tuan, orang nak bercakap, kita yang ustaz ni pun, yang banyak bercakap pun takut nak bercakap. Tapi kadang kita tengok orang bercakap dekat dalam media sosial ni, yang rakam video sebagainya, ngeri kita tengok. Suka hati dia je bercakap. Kita pun naik mabuk tengok dia bercakap. Macam-macam tuan-tuan. Tak habis-habis kita. Satu. Walaupun benda ni, cerita hari ni, okeylah. Kita saya tanya dengan tuan-tuan. Saya lupa nak waste pula. Daripada Mekah ke Baitul Maqdis berapa kilometer? Tapi kalau waste pun, pening waste tu. Tuan-tuan berapa ribu saya tak ingat lah. Ribu lah. Ribu kilo je. Berapa? 1,200. Saya duk rajin kulu-kili situ pun tak hafal kilo dia. Pasal ni sejam setengah sampai dah. Kita tak pakai kilo dah pasal sekejap. Makna kalau sekarang pergi naik kapal terbang passenger. Nak terbang passenger pula dah. Kapal terbang apa? Kapal terbang tu lah. Kan bukan kapal terbang tentera, kapal terbang biasa. Commercial. Commercial sejam setengah. 2 jam suku kalau daripada Madinah lebih kurang. Jeddah lagi cepat, sejam setengah sampai mana? Tu baru sampai Jordan lah. Kalau tuan-tuan terus sampai Tel Aviv, mungkin ambil lagi setengah jam lebih kurang. Baik, makna pergi ambil lah 2 jam, balik 2 jam. Baik, tiba-tiba kita nak cerita Nabi SAW Isra' Mi'raj satu malam. Kalau benda ini yang kita ceritakan pada katalah non-Muslim yang baru nak belajar tentang Islam dan sebagainya, bahawa sesungguhnya Rasul kami dibawa ke Baitul Maqdis satu malam, besok paginya sampai. Betapa ajaibnya. Kalau orang yang jenis pakai akal ni tuan, dia kata apa? Kok mana ajaib ni? Kok mana ajaib? Hari ni orang pergi 2 jam. Sebab itu disebutkan juga peristiwa Isra' Mi'raj ini soal iman. Jangan pakai otak dulu. Kita ni banyak benda dalam hidup kita, kita nak otak letak depan dulu. Tu kata Zenali, kalaulah semua benda dalam agama ni akal letak depan dulu, maka nescaya yang lebih patut bila kita berwuduk, dalam kita memakai khuf. Khuf ni stokin lah, stokin tebal, air tak masuk, daripada kulit lah, apa pun lah, tak kisah. Makna yang patut dibasuh bawah, tapi khuf ni dibasuh mana? Yang dipijak mana? Tapi basuh atas. Macam mana kita letakkan akal di sini? Bukan kata makna Islam ni agama yang akal tak boleh fikir, tak. Bukan semua perkara dalam agama ni akal nak letak depan. Sebab itu perkara yang paling pokok sekali, syahadah. Jangan suruh orang sembahyang lagi. Saya rasa saya nak masuk Islam. Boleh sembahyang.
Semayang tanya dulu. Tu okey lagi. Kalau yang tak ada kerja, yang nak masuk Islam laki-laki, apa dulu? Saya rasa saya nak masuk Islam. Boleh. Nanti kalau nak sunat, bagi tu saya tolong bawakan. Saya jumpa doktor yang boleh sunatkan. Tuan-tuan, kalau budak tak apa. 3 tahun lagi nak pencen. Pencen 60 pula tu. Doktor tu pun mabuk. Kadang kita tak tahu prioriti. Itu dalam agama first kali beriman. Kenapa? Whatever lah you nak rasa logik baiknya agama ni, tapi you tak beriman pada agama ni, nothing. Sebab itu Allah Ta'ala sebut apa? Innallaha la apa nama? Apa ke benda pula ayat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah takkan ampun dosa syirik. Nebut. Syirik lawan dia apa? Iman. Allah sebut dalam Quran, tuan-tuan masuk ke dalam sikit kot. Bagi ramai dekat luar tu. Saya on the way tadi pun banyak kereta lagi tu dekat tol tu. Rasa saya mengalir ke sini lah, rasa saya kot-kot sampai. Tuan-tuan nak dapat sikit masuk dalam sikit. Saya sampai tadi masjid ni, saya tengok surau ni elok juga saya pakai jaket. Memang saya tahu dah surau ni dengan sejuk dia, dengan dinding dia pun kaca, memang sejuk pun tak keluar. Tapi tuan-tuan relax je. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sekali-kali Allah tekan ampunkan dosa bukan syirik. Dari lain pada syirik Allah boleh ampun. Maknanya apa? Iman ini pokok dia. Sebab itu kalau orang yang ada iman, Nabi sebut dalam hadis, dia takkan kekal dalam neraka. Zarah iman ada, dia takkan kekal. Tak kekal lah, tapi kena balun juga. Jangan sangat alhamdulillah aku ada iman, kata dia. Masuk dulu. Belum tahulah macam mana rupanya, tapi makna tak kekal. Nak cerita besarnya nilai iman. So itu benda paling pertama sekarang ni tuan-tuan ialah soal iman. Dan kita sebut tadi, akhir zaman ini perkara yang paling pokok untuk kita hari ini ialah soal iman. Kerana ini zaman orang pakai logik, zaman media sosial, semua masuk. Tuan-tuan tak sempat tepis. Kita tak sempat tepis. Ni kita ni. Di kajian tuan-tuan, orang-orang yang berumur ni 40 tahun ke atas lah, 40 pun tak statik sangat lagi. Lepas tu kadang 40 ada sibuk nak kahwin lagi. Kalau 60 tu dah maintain lah, tu memang tetap muktamad. Biasanya lah, biasa muktamad. Orang ini dia dah ada satu, dia pakai apa? Dia ada apa? Apa ke benda nak panggil? Prinsip ataupun apa? Pegangan. Dia ada pegangan. Makna orang ni biasa tak goyang. Tapi kita hari ni, anak-anak kita yang baru naik dengan zaman teknologi hari ni, cuba sebut apa benda yang boleh nak jadi prevention untuk dia. Secik orang putih tu, takut tuan-tuan tak perasan. Apa nak jadi shield untuk dia, prevention kan, nak prevent dia, apa dia? Yalah, nak cegah dia daripada orang boleh tembus. So dia ada shield, jadi apa ke benda pula cakap Melayunya, perisai. Ayo, apa? Tak ada. Dulu kita boleh selamat lagi. Dulu kalau siapa tak ada TV kat rumah, okeylah, kira-kira selamatlah, kira-kira. Sekarang TV pun orang tak kan, dia depan TV pun tengok TV. Ya, depan TV tengok TV lagi. TV tengok kartun, dia tengok kartun lagi. Macam tu zaman ni. Setuju tak? Sebab itu orang buat kajian, orang kata antara saya ni pasal businessman, tuan-tuan. Businessman. Jadi kita kena tanya jugalah kajian-kajian perniagaan dan sebagainya. Facebook ataupun media sosial, tak kisahlah Facebook ke whatever lah, dia ada
sangat menyumbang untuk influence manusia hari ni. Itu realiti dia. Sebab itulah tuan-tuan, peristiwa Isra Mi'raj ni pertama dia soal iman. Ceritalah tuan-tuan pusing ke mana Nabi pergi naik burak, Nabi balik. Cerita dia satu, soal iman. Ini soal yang paling besar. Oh, kalau macam Ustaz, kami dah 60 tak pernah dengar lah cerita ni. Tak. Sebab iman ni Nabi suruh jadidu imanakum. Iman ni kena tajdid. Jangan main. Kita belum tahu lagi tuan. Memanglah berumur ni nampak mantap kan. Surau. Mati besok lain pula cerita dia. Nak kata apa? So, itu yang kita minta selalu doa tu. Allahumma khtim lana husnul khatimah. Itu non-stop. Jangan confidence sangat. Kita 60 ni memang mati beriman ni. Dah. Itu kena selalu tajdid tu. Supaya apa? Sampai kepada apa yang Nabi SAW sebut, man akhir kalami la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang akhir perkataan la ilaha illallah, syurga. Tetap juga ada cabaran, cuma kita kuat sikit. Kira-kira lah belum mampu nak goyang. Tapi untuk hari ini sebenarnya cabaran kita ialah cabaran iman. Sangatlah bertepatan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Sebenarnya Isra Mi'raj ni cerita tiap-tiap bulan pun bagus. Tapi itulah, kita ni masalah satu pula, jenis cerita bermusim. Yang gunting-gunting lidah tu, itu bila gunting-gunting lidah. Dia nak sebut Isra Mi'raj, dia pun tak tahu. Gunting-gunting lidah je pasal dia dengar cerita Isra Mi'raj, Nabi tengok orang kena seksa dan mengaka kan. Cerita gunting lidah tu jadi ingat. Tu cerita masa sekolah rendah kita dengar biasalah. Kalau ceramah kat sekolah rendah kan macam-macam cerita. Yang tak ada pun dibuatnya cerita. Kalau tidak, budak tu berlari dia, bukan dia tak mendengar, berlari. Tuan-tuan lain di surau tak apa, ceritalah pun diam-diam. Tengok jam 5 minit lagi azan. Tu je. Tuan-tuan, saya ada soal iman first ya. Sebab itu bila Allah SWT sebut dalam Al-Quran surah Isra ayat yang pertama, dan ulama kata tuan-tuan, cerita Isra Mi'raj ni tak banyak dalam Quran. Isra Mi'raj cerita tak banyak dalam Quran. Isra Mi'raj ni dalil daripada hadis Rasulullah SAW. Cerita dalam Quran pun tak detail. Allah hanya cerita tempat ke tempat saja, perjalanan tu waktu malam. Jadi Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdi. Ayat ni kalau saya baca bahasa Arab, dia tahu Allah nak bagi tahu masa zaman itu dan zaman sekarang. Makna kau kena faham betul satu perkara hari ni kau boleh terima yang jauh jadi dekat. Betul? Setuju? Alah, macam telefon lah kan. Dulu kita kalau telefon ke Mekah, saya ingat lagi first saya pergi Mekah umur 19 tahun. Excited. Masa itu telefon kotak. Tahu telefon kotak? Tuan-tuan nak telefon masuk dalam kotak. Dia 5 rial berapa minit saya tak ingat lah. Masuk sekali pertama. Sampai-sampai mak bapak saya memang tak pernah pergi Mekah lagi masa tu. Saya lah first pergi Mekah. Sebab saya ngaji Jordan, pergi Mekah murah, RM150 sampai Mekah kan, boleh pergi hari-hari. Tuan-tuan, telefon, mak pula dengar suara kita, dia pun excited. Kau kat mana? Kau kat mana? Kita bercakap, dia bercakap. Telefon dulu kan lambat. Sudahnya 5 minit tak tahu apa cerita. Sebab kita bercakap, dia bercakap, dia bertembung kan. Tak habis. Lain kali Arab tu ketuk pintu. Bara. Keluar. Dulu. Sekarang mana ada? Tuan-tuan nak telefon bapak kita pergi Mekah, mak kita pergi Mekah, mana pakai telefon gitu dah, command. Video call. Mak kat mana? Ni tengah tawaf ni. Sekarang mak doakan kau kan. Doakan tu kan keluarkan telefon, doa keluar, letak ke depan. Tak ada kerja orang zaman sekarang. Tinggal baca je doa depan Kaabah, nak ambil gambar, nak menunjukkan dia doa. Doa pun nak kena proof sekarang, jangan main-main. Saya telah berdoa. Itu. Sebab itu bukan dia soal masa tu. Allah bagi ayat, memang Allah sebut tuan-tuan, asra bi abdi. Ulama bincang, maknanya Nabi pergi atau diperjalankan? Nabi pergi atau dibawa. Itu bahasa Melayu dia lah. Tuan-tuan. Oh kak.
Pergi ke dibawa, tuan-tuan? Dibawa. Satu benda Allah nak ajar kita, aku ada kuasa nak bawa hamba aku. Kau jangan tanya. Kita pun kalau Allah nak bawa sekarang pergi Mekah, nak tak? Tuan-tuan, tawaf tengah tak ada orang. Tuan-tuan semua, nak tak kita pergi malam ni sekejap, kita tawaf 7 orang, kita balik? Nak atau tidak? Baik, sekarang kita tutup mata sama-sama. Dan sungguh-sungguh tutup mata. Dengan yakin Allah bawa kita sekarang pergi tawaf. Ada lagi sini, memang semua tak yakin pun. Sebab itu tak bergerak. Faham tak, tuan? Allah nak bagi tahu kita, aku bawa hamba aku. Tak, Muhammad bukan pergi sendiri, aku bawa. Ini benda, tuan-tuan. Sebab itu yang Nabi SAW cerita dalam hadis, Nabi dibawa dengan apa? Satu binatang yang tak besar daripada yang besar sikit pada khimar. Khimar apa? Keldai lah. Atau baral kurang sikit. Baral ni boleh kurang kedai juga. Ya, dia ada jenis-jenis dia. Tuan-tuan tak tahulah, pernah tengok semua hidup. Pernah tengok, tuan? Memang tak pernah tengok. Saya pernah lah, tuan-tuan. Ya, kedai ni memang keldai lah. Sebab tu pilihan kita macam kedai. Bodoh macam kedai. Memang. Maknanya Allah sediakan satu tunggangan. Tuan-tuan tengok dia punya combination storytelling dia, storyboard. Hantam je lah, tuan-tuan, apa benda pun cerita dia Allah nak tengok. Okey, aku bawa. Kemudian Nabi kata dibawa dengan burak. Itu dalam hadis sebut. Burak ni memang binatang Allah cipta untuk para Nabi. Dan malam itu Nabi SAW naik burak, bukan naik seorang. Naik dengan siapa? Sayyidina Jibril. Tuan-tuan boleh imagine tak macam mana apa nama ni? Allahumma salli ala Muhammad. Said Qutb dia ada satu buku kecil, tuan-tuan. Dia panggil sinema dalam Quran. Sinema. Because sinema lah bahasa dia. Maknanya macam mana Quran ni menceritakan sesuatu tu dengan babak. Babak ke babak. Okey. Dalam peristiwa ni seolah-olah Allah nak suruh kita fikir, sekarang okey, engkau memang hidup zaman ni, engkau yakin benda jauh boleh jadi dekat, itu semua tak ada isu. Sekarang aku nak engkau fikir, Muhammad Nabi engkau ni aku bawa. Aku tu siapa? Allah Ta'ala. Situ berhenti dulu. Jam lah. Macam mana pula Allah bawa orang pula? Nabi sebut dalam hadis, dibawa dengan apa? Tunggangan namanya burak. Kemudian Nabi sebut Sayyiduna Jibril alaihissalam follow belakang, bersama-sama naik tunggangan tu. Kita berhenti setakat tu kerana waktu dah masuk. Jangan ke mana, teruskan bersama saya selepas ni. Tuan-tuan, sambung sikit. Sebelum sambung kita berwarkan sikit, tuan. Ada beg besar nampak ya, untuk infak, untuk surau kita. Surau jadi diagihkan ke ataupun berjalan? Berjalan. Digerakkan, gerakkan dia. Nak tahu kan kaedah tu. Jadi dia tak ada tayar. Jadi tuan gerakkan lah. Pastikan setiap orang dia lalu. Orang perempuan ada sama juga, benda yang sama. Orang perempuan tak payah boleh lakak, tak payah keluarkan duit tu. Beg tu masukkan je, nanti diorang pilih sendiri ya? Pandailah diorang pilih. Susah menang tengok kadang cari duit tu, seluk tak jumpa Baik tuan-tuan, sambung balik. Kat mana tadi? Tak ada harapan tuan-tuan. Burak tadi ya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dibawa, kemudian yang membawa itu ialah burak. Tuan-tuan tengok cerita dia, tuan-tuan, cerita Isra Mi'raj ni memang dia benar-benar mengasak keyakinan kita. Sebab itu bila Nabi SAW sampai, Abu Lahab buat main-main dengan Nabi SAW. Peristiwa tu buat kelakar je. Kenapa? Pasal sudahlah Nabi SAW dibawa, kemudian dibawa dengan binatang yang begitu, yang orang tak boleh nak imagine. Burak ni, kalau kau kata himar ni senang orang nak faham, tapi bagaimana jauh dia boleh nak berjalan, berapa punya laju. Orang pergi daripada Mekah nak pergi ke Aqsa. Allah sebut dalam Quran,
li'ilafi Quraisy. Kan? Surah selalu kita baca tu. Surah apa? Surah apa? Li'ilaf. Kita pakai depan aja semua. Surah Quraisy tu kan. Allah cerita tentang orang Quraisy ni, mereka ni merantau ataupun berjalan daripada Mekah pergi ke Syam, daripada Mekah pergi ke Yaman. Pada musim syita, musim saif. Syita musim sejuk, dia orang pergi ke Yaman sebab Yaman panas sikit. Musim panas saif, dia pergi ke Syam. Syam ni apa? Jordan, Palestin, Lebanon, Syria. So, orang Arab maknanya tengok. Tuan-tuan dengan saya ke? Kita malam ni dapat cerita satu jadilah, tuan-tuan. Kan? Jadilah. Malam ni menu apa? Hari tu kaki lembu. Tuan-tuan tengok, tengok. Tak, tuan-tuan, betul. Saya Isra Mi'raj ni, saya nak supaya kita nampak bagaimana Allah nak mengajarkan kita satu exercise untuk iman kita. Orang Quraisy ni, dia orang bukan jenis tak biasa pergi ke Syam. Macam mana cakap Kalau kita ni jenis tak pernah pergi, semua satu Nusa Putra ni memang tak pernah makan pizza. Jadi bila cerita pizza, kita main ya je, kita duk membayar dengan lempik. Semua tak pernah makan pizza. Contohlah tuan-tuan. Jadi, tapi bila orang ada yang kaki pizza, tahu pizza ni macam-macam jenis pizza, macam-macam syarikat jual pizza, makan luar negara, dalam negara, tiba-tiba kita nak kona pizza ni macam lemping, digulung-gulung, tu popiah. Tuan-tuan faham tak? Bila Nabi bagi tahu, aku dibawa, sebab dalam Quran sebut, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam ayat yang sama, Allah sebut apa? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang masjidil haram, masjidil aqsa. So, tempat ni maklum. Pada siapa? Pada orang Mekah. Kenapa? Dia orang pergi untuk berniaga sebulan, balik sebulan. Engkau pergi malam tadi, balik pagi ni. Nampak tak? Sebab itu saya kata tuan-tuan jangan kira macam itu. Tuan-tuan kira macam itu, kita akan nampak biasa. Okey, Isra Mi'raj, tu je lah. Sebab itu saya kata dia exercise untuk iman kita. Tuan-tuan kena imaginekan bagaimana Allah Ta'ala membawa Nabi SAW dengan Burak tadi, dengan Sayyidina Jibril. Jibril ni dibuat daripada apa? Malaikat cahaya. Dan Jibril ni, Nabi SAW, Allah sebut dalam Quran, Nabi SAW selain daripada ketika di Gua Hira, Nabi nampak Jibril AS dengan rupa sebenar. Nabi balik daripada Taif, ketika mana orang Taif lempar Nabi dengan batu, itu juga Nabi jumpa, Nabi nampak Jibril dengan rupa sebenar. Itu cerita lain, itu nanti kita cerita. Tuan-tuan, kita pergi Taif nanti kita cerita. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW juga melihat Sayyidina Jibril dengan rupa asal. Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab dia Bidayah wan Nihayah, dia kata apa? Dia jilid pertama, tak silap saya. Dia kata apa? Jibril ni syadidul quwa, dia makhluk besar. Disebutkan ada 600 sayap. Satu sayap dia antara timur ke barat. Kalau ini pun kita masuk dalam cerita, tuan-tuan rasa mabuk tahap apa ni? Naik burak dengan Nabi SAW, manusia Nabi ni, Jibril itu adalah malaikat buat daripada cahaya. Dahlah disebut tubuhnya besar, tiba-tiba naik burak. Sebenarnya cerita ini bukan suruh kau imagine, faham tak? Oh kak, tuan-tuan, sebab itu kita kata iman. Sebab itu bila kita beriman pada Allah, jangan tanya. Saya tu Imam Malik, kau tak salah, dia kata soal tentang dia bid'ah. Tu saya tanya, dah beriman, yakin, percaya, enough. Siapa Allah? Tuhan kita. Full stop. Cerita macam sangat Tuhan itu, Tuhan ini, masuk ke sana, masuk ke sini. Alamak, ini semua mabuk semua. Last sekali apa yang kau nak daripada cerita Tuhan ni? Bang, faham tak? Kan hari ni orang suka cerita pasal Tuhan. Tuan-tuan ni termenung kenapa ni? Lain macam je. Fan club dia pun sini.
Tak, saya tengok juga tentang video macam-macam orang update, orang buat dekat dalam Facebook. Tu saya kata, orang rajin bercakap tu, dia confident je. Kita yang rajin bercakap ni tak confident nak rakam. Dia relax je. Dia ayun je. Masalah banyak pula view. Kita malam ni berapa? 3 orang. Tu pun tadi dah keluar masuk kan. Tuan-tuan, tak saya nak sebut ni tuan-tuan. Enough. Yang Allah nak daripada kita, percaya kepada dia. Beriman sungguh-sungguh. Fikir yang sabar dulu, selesaikan dulu ni. Root. Faham tak? Soal keyakinan kita ini baru sikit ke dah hilang, dah redanya hilang, itunya hilang. Ini cerita sesungguhnya dalam kamu ada aku, dalam aku ada kamu. Dah macam lagu rap pula dah. Sabar. Belum lagi. Ini yang tumak ninah tak ada lagi. Tumak ninah bang. Tumak ninah. Macam mana? Faham tak makcik? Orang kita suka kalau dia dapat benda ilmu-ilmu yang orang lain tak tahu. Aku tanya kau, kenapa kita tahu tapi kita tak tahu? Dia bangga benar kalau tanya macam tu, orang sampai tak faham nak jawab. Bukan tak tahu nak jawab, tak faham. Apa benda kau nak tanya ni sebenarnya? Tuan-tuan faham tak maksud sini? Tak, tuan-tuan faham tak apa yang saya cakap ni? Sebab tu suruh beriman, iman, yakin sungguh-sungguh. Kita beriman dengan segala sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan nama-namanya yang kita belajar dalam ilmu tauhid, wujud, adam, lawan dia. Apa lagi? Qiyamu ta'ala binafsi, sampai habis. Yang tuan-tuan belajar macam-macam yang kita belajar. Yakin sesungguh. Itu yang kita nak, itu yang Allah nak daripada cerita Isra Mi'raj ni. Kerana Allah cerita begitu. Asra bi 'abdihi. Tuan-tuan, sebab itu saya selalu lontarkan, saya kata, kenapa Allah buat malam? Lailan. Kenapa tak siang? Kalau siang kan kurang sikit keraguan tu. Semalam aku pergi ke semalam petang aku ke Baitul Maqdis. Dan hari ni aku balik. Orang kata apa? Kami nampak kau Muhammad. Kami panggil kau tak tahu je, action tot. Benda nampak. Ini malam. Tuan-tuan, ini kalau kita baca dalam kitab misalnya mantan mufti, bukan menteri wilayah, itu dah jadi menteri. Mantan mufti Sabah, Syekh Said namanya, Said kan, Said apa namanya, mufti Sabah dulu ni, dia ada buat satu buku manasik haji dan umrah. Dia kata apa? Sunat orang perempuan tawaf pada waktu malam. Perempuan kita bukan tawaf je waktu malam, bukan tak buat waktu malam, dia buat suka hati dia je, dengan sibuk cium Hajar Aswad. Dia berebut tu sama dengan lelaki perempuan, dah tak tahu mana satu dah kan, dengan penuh confident cium Hajar Aswad. Alhamdulillah saya dapat cium Hajar Aswad. Saya suka kalau orang perempuan cakap je, saya tanya, betul ke Hajar Aswad ke orang Aswad? Tuan-tuan, pergi tengok dekat Hajar Aswad tu, semua pakai uluh kepala je. Kalau tak muka kita masuk, muka orang. Kalau tak kita cium Hajar Aswad, cium muka orang. Itu je, dua je. Yang canggih, suami tolong suruh cium kan, cium sekarang. Orang tu uluh sama juga kan. Kita kahwin mahal bayar mahar, apa nama mahar lah kali, senang je orang cium dekat Hajar Aswad. Dia pun memang daripada tadi tak dapat cium, Syek ulu muka je kerja dia. Asal perempuan je dia ulu muka. Kak, sunat orang perempuan tawaf waktu malam. Kenapa? Ni orang Nusa Putra ni rajin pergi umrah. Saya tengok muka macam rajin jumpa je kat Mekah. Saya taklah selalu sangat tuan-tuan macam tuan-tuan. Saya biasa kan 2 minggu sekali gitu je. Tak adalah selalu sangat. Tuan-tuan, kenapa? Sebab malam gelap. Dulu ulama ni keluar hukum dulu, bukan sekarang. Sekarang tuan-tuan malam dengan siang sama. Sebab tu jemaah tanya saya, besok kita nak tawaf malam siang, kita kekalkan hukum tu, tawaf je malam. Mudah-mudahan dapat sunat. Yang keduanya, malam pun orang tidur.
Jadi orang puan ni dia nak konsepnya terjaga, so jangan menzahirkan diri. Betul tawaf waktu malam. Tapi yang kita nak cerita ni, malam tu apa? Gelap. Allah bawa Nabi SAW pada waktu malam. Jadi orang nampak tak tuan-tuan? Lagi tak nampak. Tapi kalau tuan baca dalam kitab, memang ulama jumhurul muslimin ala anna hadhihi rihlah kanat bil jismi war ruhi ma'an. Maknanya apa? Ulama sepakat mengatakan bahawa Nabi SAW pergi ke Baitul Maqdis itu dibawa dengan dalam keadaan jasad dan rohnya pergi. Dia ada dua kan? Satu jasad dengan roh, satu roh saja jasad tidak. Itu yang kita selalu. Malam tadi mimpi sampai Liverpool, roh je pergi kan? Contoh ya tuan-tuan, saya main sebut je, saya bukan tim bola ya. Itu roh, jasad tidak. Mimpi makan burger, sedap no makannya, tapi roh je makan, perut kosong juga bangun pagi dan macam sedap je malam tadi. Tapi bila try balik malam ni, tak sedap macam mimpi malam tadi. Elok lagi mimpi daripada makan betul-betul. Kan kita mimpi, kadang orang makan, jom kita makan sate, malam tadi mimpi makan sate, dia pergi makan sate. Yang dia makan hari ni tak sesedap macam mimpi. Elok mimpi lagi kata dia. Tuan-tuan, ulama sepakat jasad, maknanya tubuh Nabi bergerak. Tubuh bergerak. Ni saya ambil contoh, bergerak. Ni apa? Cawan bergerak. Atau gini lah, saya bagi contoh lain. Tuan-tuan tengok, ni dalam ni ada apa? Ni contoh. Dah sungguh, ni contoh. Ini cawan kosong, ni air. Maknanya air yang dalam ni bergerak, beralih ke sini. Ini panggil roh dan jasad. Makna rohnya, air putih ni rasanya apa? Kosong. Airnya ada? Ada. Cuba rasa. Roh dan jasad. Kalau tiba-tiba air kosong, colornya jernih, colornya strawberry, masalah tu. Lain jasad tu. Tuan-tuan faham ke? Lain roh, lain jasad. Pasal air strawberry, color putih. Macam mana gaya tu? Tak, saya nak sebut Nabi SAW dibawa dengan roh dan. Jadi kalau kita bayangkan dengan akal, apa yang tuan-tuan nampak? Oh bang, kalau kita bayangkan dengan akal, apa kita nampak? Kita nampak apa? Bang, tuan-tuan yang faham, tak confident ke apa sebenarnya? Tuan-tuan cakap je lah, bukannya kamera tu hala ke tuan-tuan. Kalau salah pun tak nampak. Kamera tu hala ke saya je, ada balik ke sana ke? Tak ada, ni bukan TV punya tu lain lah. Kita angkat tangan je, kamera pergi ke kita. Sudahlah. Satu Malaysia tengok boleh tahan bodoh orang ni kata dia. Sungguh nyaman. Sebab tu kita selalu pesan dalam TV. Bila nak live tu, tuan-tuan duk elok-elok. Orang Malaysia suka mengumpat. Tengok lagi kalau kuih hidung masa live. Ada. Orang mengumpat. Baca dekat komentar. Makna dia mengumpat, sempat dia menengok orang tu. Apalah macam itu kuih hidung pula live. Tuan-tuan, kenapa? Apa yang kita nampak? Tentulah kita nampak. Betul tak? Kalau kita kata tentang Nabi SAW tadi, tubuh Nabi itu bergerak lah. Betul? Seolah-olah begitu. Nak mahamkan. Sebab itu Allah buat malam. Itu satu lagi ujian. Kau nak terima ke tak terima? Tak ada siapa pun nampak. Tanya siapa? Ada nampak tak Muhammad SAW? Tak ada. Tetapi bila diceritakan, sebab tu ada dalam satu apa nama ni, perbincangan ulama, dia kata bila Nabi balik, ada yang minta Nabi Muhammad gambarkan kami tentang Baitul Maqdis. Berapa tiang, berapa pintu? Tuan-tuan, cuba tanya, berapa pintu ada kat surau ni? Jangan paling, jangan pusing. 3. Surau ni, saya bukan kata pintu keluar, tak ada harapan. Tuan-tuan sebenarnya berapa kali datang ke surau? Sebab tak kerja kita pergi surau catat pintu berapa? Baik tak? Berapa banyak kipas? Tak ada harapan lah. Pintu yang sikit pun tak jumpa, kipas tak payah.
Betul tuan? Orang tanya tu, memang orang tahu nak berkena Nabi, tapi dalam riwayat tu mengatakan bahawa Nabi SAW menggambarkan Baitul Maqdis tu seluruh. Tuan-tuan, kita yang pernah pergi ni, saya pun hanya dapat gambarkan masuk daripada pintu Umar je, daripada gate Umar. Dia ada gate dia. Dia ada gate. Dia panggil macam, apa dia panggil? Anjung, gate. Apa dia panggil lagi? Pasal ada kota. Pintu gerbang lah, tuan-tuan. Apa benda lah ikut suka tuan-tuan lah, apa yang boleh tuan-tuan bayangkan. Maknanya dia ada satu pintu, di situ pintu Umar. Masuk ke situ. Itu je pintu saya masuk pun. Saya tak nak masuk pintu lain. Sebab hotel kita belah situ. Larat tuan-tuan nak pusing kota tu. Tuan faham tak? Itu pun kita dah masuk dah tu, pergi melawat apa sebagainya. Kalau suruh gambarkan balik, saya rasa betul-betul kubah tu je lah nampak masing-masing. Sebab masing-masing pakai ambil gambar kubah je. Berapa ramai orang ambil gambar tiang, berapa tiang yang ada. Daripada kubah Sakhra tu nak pergi ke Baitul Maqdis, ada nak tangga, kalau tanya berapa nak tangga, jam. Betul tak? Nak menggambarkan bahawa walaupun peristiwa itu dibawa dalam bentuk yang memang mencabar iman, yang memang supaya nak kita ni pegang satu iman saja, jangan banyak tanya. Sebab ni cerita iman jangan banyak tanya. Tuan-tuan, Allah tetap mendatangkan fakta untuk akal manusia. Sebab itu dalam peristiwa Nabi balik kan, Nabi nampak ada kafilah yang berhenti. Nabi bagi tahu nanti ada kafilah balik. Betul sampai. Cerita tentang Baitul Maqdis, Nabi cerita. Jadi orang tak boleh nak argue Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia balik-balik akhirnya nak beriman ke tak nak beriman. Pokok dia. So ini yang pertama. Baru pertama. Semua sekali kalau ikut almarhum syahid Ramadan Buti, tulis sini 1 jam. So kita ada 6 poin untuk bincang. Memang sampai subuh dah nampak kita ni. Tuan-tuan, So soal iman. Dan saya sebut tadi tuan-tuan, tuan-tuan jangan risau. Saya slow je. Saya pun tak nak panjang-panjang. Saya pendek je. Kuliah maghrib je. Cuma dia nama perdana sebab saya sekali datang. Tu je. Dan ada makan. Tu je perdana pun. Kuliah maghrib perdana. Itu je. Kalau selalu datang, tuan-tuan kuliah biasa kan? Kuliah maghrib biasa kan? Ustaz-ustaz yang tiap-tiap selalu datang. Ada tuan-tuan sebut perdana? Tak ada kan? Makan pun nasib lah. Kadang ada, kadang tidak kan? Tuan-tuan, saya nak sebut, memang saya tadi saya fikir, saya kata ini isu yang kita nak angkat. Soal hari ini ialah krisis iman kita. Berapa ramai orang pertikaikan agama ini. Allah sebut dah dalam Quran, inna dina indallahil Islam. Agama ni adalah di sisi Allah Ta'ala Islam. Whatever, contoh saya kata tadi, dalam konteks kita, orang yang peringkat umur tertentu, dia tak dengar dah orang cakap iman, agama lain, agama itu. Tapi orang muda, tuan tengok hari ni, dia orang berani secara terang-terang. Berani secara terang-terang untuk pertikaikan perkara-perkara yang ada dalam agama. Bukan kita kata semua perkara itu sifatnya muktamad. Ada perkara yang tak muktamad. Nak duduk tahiyat akhir, iftirash ke tawarruk, itu sunat saja. Mazhab Syafi'i sunat, Hanafi pun sunat. Yang penting duduk, jangan bangun, itu je. Tawarruk, iftirash. Tahu tawarruk? Tawarruk duduk tahiyat akhir, duduk atas punggung kanan, kaki kiri lipat ke kanan, bengkokkan kaki kanan yang belakang. Itu tawarruk. Bukan lepeh je begitu. Betul kan? Kaki kita belakang tu jangan lepehkan gitu je. Dia mesti dilentikkan. Itu tawarruk. Iftirash, kita duduk di atas kaki kita. Ini tak pun, tak ada masalah. Ini tak muktamad. Nak tawarruk boleh, iftirash pun boleh. Bahkan kita kata kalau dalam keadaan penuh masjid, surau, padat, duduklah secara iftirash, jangan tawarruk. Menyusahkan orang. Sebab bila tawarruk ni tempat tu penuh, kita duduk. Iftirash ni kita boleh ejah lagi. Lagi-lagi kita ni trailer 16 tayar. Nak duduk secara tawarruk. Naya kawan sebelah, kancil first model. Nak cari spare part pun dah tak ada dah. Betul. 660 pula tu. Kita bukan duduk dekat atas lantai, duduk atas dia. Tak sakit hati kawan tu. Tayar akhir sambil maki orang. Attahiyat.
Celaka orang ni. Tahiyat apa benda gitu. Menahan. Tak, maknanya ada perkara kita bukan kata sifatnya muktamad. Tak ada masalah. Saya wuduk basuh sikit kepala, saya wuduk 1/3 kepala, basuh semua kepala. Ikutlah. Yang penting tahu ni mazhab apa ikut ni. Saya tahulah, kadang saya rasa macam nak basuh sikit je. Itu memang jenis kita ni ikut tentang kromo sebenarnya. Dia pun tak tahu mazhab apa nak pakai. Nak pakai Hanafi ke, Maliki ke, Syafi'i ke. Walaupun kita misalnya Syafi'i, tapi dia main balon je, dia main basuh je semua. Ni basuh semua ni. Saya sebenarnya panas kata dia. Sebab kalau Maliki kena basuh semua. Hanafi 1/3 sekurang-kurang, Syafi'i memadai sedikit daripada kepala. Ada perkara dalam agama kita boleh bincang. Boleh bincang. Tapi kalau sampai kita kata jangan bayar zakat, ni apa benda ni? Itu kan rukun Islam. Rukun iman. Amboi makcik bukan main suka gelakkan saya. Yang sebenarnya kalau saya tanya tadi lagi mabuk tu. Iman ke Islam? Islam ke iman? Itu rukun Islam. Iyalah. Kita susah bincang terlalu detail sangat tuan. Ulama mengatakan rukun iman, rukun Islam itu mesti kita pegang. Tak kira siapa dulu, iman dulu ke Islam dulu ke apa. Tapi itu dua-dua tu serentak. Dia datang. Kalau kita beriman, kena keluar zakat. So itu dia sebut tanda iman. Dia kata apa? Tanda iman apa kak? Memanglah lidah. Lafazkan. Iman kena lafaz. Sebab tu kena syahadah. Siapa pakai mikrofon lagi? Tu lafaz dengan lidah. Lagi? Mesti yakin dalam hati. Kalau lidah saja tu munafik. Dalam hati dia tidak. Lidah saja. Kami beriman ya Rasul, tapi dalam hati dia menentang Rasulullah. Tuan-tuan. Lepas tu dan hendaklah dia yalah macam ni bentuk ni memanglah disampaikan. Mana dizahirkan. Ustaz kau je ceramah sudah lah Ustaz, jangan tanya-tanya. Dia tak cukup dengan lidah saja bang. Dia kena dengan yakin. Dan tak cukup sekadar yakin, mesti zahirkan. Semayang pula, saya orang beriman. Dalam tutup aurat sekarang, saya beriman. Allah perintahkan saya untuk menjaga maruah saya. Ini cara untuk orang Islam. Salam sikit. Oh, saya tak boleh salam. COVID-19. Itu alasan dia. Bukan tak boleh salam pasal dia lelaki perempuan. COVID-19. Nanti lepas COVID-19 kita salam. Tapi saya setuju tuan-tuan. Saya kata ni pasal live pun ada. Saya cadangkan. Tak apa, pergi surau. Kita di surau juga kita kena galakkan. Saya cadangkan nanti buat banner sikit. Kita surau kena galakkan untuk prevention ni. Kena. Selain daripada tadi Datuk Mufti pula. Kita biasa pakai Datuk Mufti. Kawan tu dah jadi menteri. Menteri pernah sebut tadi. Saya tak tahu mana nak pakai. Mufti lah pakai. Kita pakai Mufti lah. Datuk Mufti memang dia keluar. Fatwa tu ada. Boleh pakai sanitizer tu. Jadi sebesankan ni kalau yang menonton sama, letakkan di masjid-masjid surau. Infak tuan-tuan sama. Selamat itu lagi besar pahala tu. Yang taklah kita kata pakai sanitizer tu tak mati. Mati juga pasal termakan itu sanitizer tu. Sudahnya bukan pasal COVID-19 tu. Tapi kita surau masjid pun sebenarnya kena galakkan. Buat sikit tuan-tuan banner. Buat banner, tampal kat depan. Supaya orang ada awareness. Kena. Infaklah banner tu tak payah surau lah. Berapa ringgit no. Sekali dengan artwork bawa. Tokek banner. Angkat tangan. Tak suka-suka. Bagi projek terus ni. Bagi projek. Tak ada semua tak buat. Tuan-tuan. Beli apa nama sanitizer tu letak. Tak banyak sikit. Beli satu. Benda tu cepat habis. Budak-budak suka main.
Sebab dia tekan, tak ada buih lah, dia tekan lagi. Tuan-tuan, tak. Kita kena. Dan saya cadangkan tuan-tuan, untuk bersalam pun tak ada masalah kalau kita tak buat. Untuk sementara, prevent. Kurangkan. Dia bukannya mengelakkan terus. Kita tak tahu tuan-tuan, benda ni Allah Ta'ala punya kuasa. Tuan-tuan nak buat macam mana? Saya sampai fikirlah kali yang saya kata, baru semalam saya sebut dengan sahabat. Saya kata, Ustaz, kita buatlah macam mana pun, di mana jaminan benda tu tak beralih? Faham tak? Dia tak apa? Dia panggil apa? Bila tu kan, berjangkit. Yang kita buat ni hanya prevention saja. Prevention. Belum tentu lagi berjaya. Tapi kita kena buatlah untuk minimizekan. Jangan salah faham maksud saya ni. Bukan saya kata tak usah buat. Bahkan saya suruh buat. Untuk kita buat ni minimize. At the end kita kena balik-balik. Minta pada Allah Ta'ala itu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi. Paling kurang. Tuan-tuan bacalah niat. Ya Allah selamatkanlah aku dengan keluargaku. Sungguh tuan-tuan. Kita pun takut nak hantar nak pergi sekolah. Tapi kerana kalau kita tak hantar, siapa nak asuh? Kita pun memang nak suruh cikgu asuh. Jadi pengasuh pun dah tak ada. Cikgu lah pengasuh. Nak buat macam mana? Hantar juga ke sekolah. Sebab takut masing-masing. Tapi kita buatlah macam mana pun. Sebab itu saya kata ni usaha kita. Ikhtiar. Tak ada masalah. Bahkan apa nama tadi pagi, apa nama Datuk Menteri pun ada sebut. Dia orang ada authority untuk bercakap benda yang sama. Betul. Keperluan, ikut keperluan. Kita pun dah batalkan. Lepas saya tengok pagi tadi, saya beritahu dengan pejabat, saya kata batalkan semua kursus-kursus umrah kita untuk sementara. Lagipun orang pun tak terbang. Dan orang pun takut nak keluar dan takut nak pergi. Saya takut nak pergi sebab tak terbang-terbang. Takut nak keluar sebab COVID. Jadi orang pun tak keluar. Jadi kita nak buat. Tapi kita buat, ada juga orang datang. Tapi kita batalkan. Saya kata batal. Kita ambil kira pandangan. Batal, kita batal. Jadual kita sebulan dah ada dah. Tapi kita akan buat juga khusus secara online. Itu COVID tak masuk. Kan? Tapi dia tak tengok juga. Kenapa tak tengok? COVID-19. Sebenarnya memalas nak pergi belajar. Itu je sebenarnya. Tuan-tuan, saya kata kita kena buat. Pertama, ni masjid, surau. Memanglah tu KKM punya kerja. Tapi tanggungjawab kita surau. Masjid, surau, tuan-tuan, bukan untuk sembahyang saja. Semua yang kita bercerita ni hari ni, inilah. Inilah. So, kita letak sanitizer. Siapa nak infak sanitizer? Bagi. Tak payah masuk dalam beg tu. Bagi duit lah. Ataupun beli sanitizer tu, letak. Tapi saya rasa bincang lah, jangan penuh pula mentakin ni sanitizer. Pasal ceramah malam tu tajuk apa? Sanitizer. Penuh sanitizer kat sini lah. Bincang, letak. Dan saya kata bersalaman ni minimum kan, minimize kan. Kalau kita tak, saya rasa tak bersalam pun tak ada masalah. Yang wajib menjawab Assalamualaikum. Wajib. Sunatnya warahmatullah. Tambah lebih sikit, afdal. Dia kata ahsan, lebih baik daripada orang bagi. Itu wajib. Sunat Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bersalam, musafahah, sunat. Meninggalkan mudarat, hukumnya apa? Nabi sebut dalam hadis, la dararun wala dirar. Jangan memudaratkan dan tak boleh dimudarat. Tak boleh. Kita mudarat orang pun haram, orang mudarat kita pun haram. Sebab itu kita tuan-tuan, batuk sesama, lagi zaman sekarang, saya boleh kata, Nabi SAW dah pesan, kita bila bersin tutup. Betul tak? Nabi ajar kita, tutup tangan kiri. Bukan tangan kanan, kiri. Bersin. Ambil kain tutup. Bila bersin. Agama dah ajar kita dah. Lagi kalau kita ni tuan-tuan batuk sesama, dengan keadaan sekarang ni yang kita pun tak tahu kita batuk apa. Betul tak? Dia lagi tak tahu. Ada orang dekat masjid bagi salam kedua siap dengan batuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cem. Menyembur muka kawan tu. Kawan dia kata sudahlah aku, habislah, matilah. Tuan-tuan, janganlah macam gitu. Nabi ajar kita. Sebab itu apa nama Dr. Zul bagi tahu, dia kata wuduk di rumah. Kenapa? Sebab jangkitan melalui
Dia panggil apa? Cairan apa? Saya memang sekarang ni mana ceramah saya masuk ni tuan. Ini saya bukan wakil KKM tadi. Dan sungguh sebab khutbah kita yang ni KL ke Selangor? Khutbah minggu sudah kan? Ada masuk COVID-19, betul? Minggu sebelum tu tak ada. Seingat saya lah. Saya rasa sebelum-sebelum tu pun tak ada. Wahal COVID-19 dah dekat 2 bulan dah. Lambat sikit kita. Marah ni orang teks. Orang teks khutbah Jawi. Jais. Besok jumpa. Amboi ustaz bukan main balon lagi, buat teks. Tak, saya menyampaikan je. Jangan marah. Tenang. Tak, saya dah sebut tuan-tuan. Kita sebut. Dan kalau boleh, saya pesankan imam-imam juga, pengurusi, peringat selalu, peringat. Bukan peringat, tuan-tuan kita ada COVID-19. Bukan itu. Peringatkan prevention tu. Jangan lupa bersih tangan, tuan-tuan. Kita jaga dia punya, apa nama istilahnya, kebersihan tu kan. Dan kalau bersin, dan sediakan tisu pun tak ada masalah. Letak tisu kat masjid. Tuan-tuan pergi Masjidil Haram, tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, berlambak tisu. Kita tak ada tisu. Ada untuk penceramah saja. Tapi penceramah sihat, alhamdulillah. Tak ada kena-mengena. Tak. Saya kata ini benda-benda kita nak membantu sama-sama. Sungguh tuan-tuan, dalam Islam kalau kita belajar dalam bab wabak ni haram keluar. Tuan-tuan baca dalam bab wabak. Sehingga tahap gitu haram keluar dan haram masuk. Sampai orang tanya Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, kau tak yakin ke dengan qada dan qadar?" Apa jawab Umar? Kan? Saya tak yakinnya. Umar tak jadi masuk kampung tu. Umar nak masuk asalnya. Tapi Umar tak masuk. Orang tanya ni, kau tak yakin ke dengan qada dan qadar? Kalau Allah kata nak jadi, jadi juga. Kalau tak jadi, tak jadi juga. Umar, dia nak argue dengan Umar. Itu sahabat Nabi SAW tu makam sebelah, tuan-tuan. Kita boleh ziarah makam je, kubur tak tahu kat mana lagi. Apa kata Umar? Tidak, aku berpindah daripada qada yang ini kepada qada yang sini. Maknanya apa? Aku bukan soal takut, tak. Qadanya daripada qadanya patut aku masuk, maka qada yang sebenar untuk aku ialah aku tak masuk. Kau nak kata apa? Itu qada jugalah tu. Qada kadar aku tak masuk kampung tu. Tuan-tuan faham tak? Umar ni cerdik. So kita kena buat. Itu cerita dia. Ya, tu tak ada kena-mena dengan Isra dan Mi'raj. Tapi saya dah cerita tadi soal ialah maknanya saya kata kita kena sama-sama peranan dulu, ya. Ini peranan juga. Tuan-tuan sekalian, kita mau sikit ujung sikit saja, ya. Sebab itu bila kita sebut soal iman, dia mesti dengan lidah, dia mesti dengan hati, dia mesti dizahirkan. Kena. Maka yang zahir inilah yang kita buat dalam kehidupan kita ni. Seluruhnya. Kalau yang wajib kita buat, yang fardu kita buat, solatnya, zakatnya, apa saja kita buat. Termasuk yang sunat-sunatnya yang kita sedekah. Orang kata solat duha untuk murah rezeki, kita pun pulun solat duha. Berapa banyak? Berapa ribu masuk makcik? Oh makcik, hujung bulan tunggu juga nak bagi. Tunggu. Alung tak ada telefon mak ke baru ni? Dia nak bagi isyarat. Ada telefon mak tak baru ni? Tak ada pula mak. Rasa macam ada orang telefon mak lah. Ingat Alung telefon kot nak minta nombor akaun. Solat duha banyak dah. Baik itu kita kata tuan-tuan, kita menzahirkan keimanan, yakin kita bahawa Allah yang memberi rezeki. Itu kita buat. Semua yang fardu kita buat kerana kita yakin. Sebab itu kita buat tadi kat perempuan panas tuan-tuan. Tuan-tuan pernah pakai telekong tak? Oh bang, jangan kat sini tak boleh lah. Mam tuan-tuan pernah pakai telekong? Dia di rumah, cuba balik try. Panas. Betul tak kak? Oh ya Allah Rabbi, panas. Tapi dia orang pakai. Kenapa? Sebab apa? Sebab Islam agama aku. Sebab aku beriman kepada Allah. Ini dia. You percaya ke Isra Mi'raj? Aku beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, dengan apa yang dalam Al-Quran. Full stop. Tapi tak ada. Soal iman dia tak ada tapi. Tak payah tanya dah. Ini makna yang kita nak hari ini tuan-tuan. Ini yang cerita pasal Isra dan Mi'raj. Sebab itu Allah sebut, ya, dalam ayat yang seterusnya, ayat yang sama juga,
Selepas itu Allah Taala sebut auzubillahi minasyaitonir rajim, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah nak memperlihatkan tanda kekuasaan kami. Allah berkuasa buat apa saja. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. 9 suku dah. Tuan-tuan jangan risau, saya berhenti 9:16. Itu kita baca dalam surah situ. Kan? Allah nak buat apa, Allah boleh buat. So, baik itu kita hari ni tuan-tuan, apa yang kita boleh buat, kita buat. Apa kita boleh usahakan. Apa kebaikan, buat. Apa yang boleh kita buat untuk agama, buat. Lain Allah Ta'ala tentukan. Allah tak tanya besok, you buat itu berjaya tak? You didik anak you besar jadi apa itu? Jadi ustaz, masuk TV tak? Kan? Dia mesti ada masuk TV ujung. Dia sungguh. Saya tak faham apa mak-mak ni. Dia ustaz, tiup air sikit ustaz. Kenapa? Biarlah anak saya ni pandai sikit, besok boleh masuk TV macam ustaz. Makcik, mak saya pun tak pernah fikir dulu doa, ya Allah masukkanlah anak aku ke dalam TV. Tak ada. Kita saya tak faham apa nilaian dia. Kalau jadi ustaz sama masuk TV. Apa kata tak masuk TV tak jadi ustaz? Buat bertenang makcik. Kalau masuk TV, nak masuk TV tak jadi ustaz, tak jadi artis. Pergi kawasan kemalangan, lalu belakang kamera. Masuk. Ingat aksiden kan? Dia lalu. Ada TV yang ambil gambar dia. Telefon sekampung. Tengok saya buletin utama malam ni, kata dia. Memang keluarlah dia. Lo lalang sana kemari. Tuan-tuan, Allah tak tanya besok kak kita berjaya atau tidak. Kau yakin tak bila Nabi kata muru auladakum bisalah wa hum abna'us sab'ah? Kau yakin tak suruh anak sembahyang umur 7 tahun? Sampai tertidur-tidur bang dengan ceramah. Balik kalau tanya pun yang tak tidur pun tak faham benda. Betul tuan? Tapi usah kita yakin, aku didik. Baik, besok jadi apa ni bang? Pasal dia bawa anak yang lain nampak dah besar-besar dah. Nak jadi apa masuk? Jadi ustaz? Belum tahu. Saya silap engineer. Saya silap Perdana Menteri. Berapa tahun lagi tuan-tuan? Kan? Lama lagi tu. Berapa tahun? Umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. 7. Perdana Menteri umur 60 tahun, 53 tahun. Kita semua dah jalan dah. Nak bertanding pun tak boleh. Tak, saya nak sebut ni tuan-tuan. Yakin tidak? Yakin didik lah. Nabi kata dalam hadis ada sebut la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mu'kila wa katibahu syahidai wa syahidai kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi laknat orang makan riba, Nabi laknat orang jadi wakil, Nabi laknat orang yang tukang tulis dan orang jadi saksi. Lawyer lah tu. Percaya? Percaya ke tak percaya? Percaya tinggallah. Tu maksud dia. Buat lagi loan riba. Islamic loan ada. Sibuk petikai. Adakah Islamic loan ini menepati kita sebenarnya sebenarnya kau nak pakai ke tak nak pakai? Geram. Tak implement tadi sebutkan tadi kan. Apa dia? Implementasi. Lain dia bunyi dia. Yang itulah implementasi. Itulah dia. Dah beriman, buatlah. Masih lagi sibuk dengan pelaburan haram, masuk 2,000 dapat 16,000, masuk 16,000 dapat 18,000, masuk 18,000 dapat 28,000, dapat 28,000 dapat 200,000, 1,000 pun tak dapat. Dia panggil apa tu? Apa dia? Bukan scammer kan? Scammer tu. Apa dia? Bukan MLM. Ni yang masuk duit, simpan kat dia. Ya, alah ni Pak Mantelo apa semua tu lah. Tuan-tuan ni payah tu. Tuan-tuan nak kena sebut benda lah itu, pun faham? Sebelah Putrajaya ni tuan-tuan. Ini bukannya Pelda ni. Pelda ke? Apa nama tadi? Nusa Putra. Betul? Sebab nama sebelah Putrajaya mesti canggih. Tempat saya Kuang. Koman Kuang. Mana duduk? Kuang sebelah Putrajaya. Tak sedap. Mana duduk? Nusa Putra. Mana sebelah Putrajaya? Yang sebelah sana tu apa? Taman apa tu? Yang ada highway lepas pada tu. Dengkil tu. Bukan. Yang dekat Dengkil tu lepas tu ada tol sebelah kanan tu.
Bukan nak pergi ke KLIA, kan ada tol baru sebelah kanan, seberang sana tu. Ayolah, agak mudah tu nama syarikat. Nama tempat tu apa? Apa? Serena ke? Yang itulah tuan nak nyebut pembayar. Canggih. Tak. Implement dia tuan-tuan. Kita percaya lagi Pak Mantelo apa semua sebagainya. Kita dah tahu dah, bagi duit dijanjikan untung itu riba. Oh makcik, Israk Mi'raj sama juga. Sabar tuan-tuan. Bukan marah, geram. Kita nak implement tu kan riba. Keuntungan yang dijanjikan di awal, buka tuan-tuan Fiqhul Manhaji jilid 6 bagian riba. Terbitan Pustaka Salam, terbitan lain jilid lain lah. Baca. Macam mana? Nabi kata, setiap sedekah Allah gantikan bi asyri amsalihah. 10. Percaya? Oh kak, percaya ke tidak? Kak, percaya ke tidak? 1 Allah ganti 10. Percaya ke tidak? Masuk ke tidak beg tu? Tuan-tuan, Allah Maha mengetahui. CCTV pun ada. Kita siapa yang tak masukkan? Saya tak mestilah, kita pun kadang bukan buat duit, kan? Tapi tuan-tuan, ini soal yakin. Tuan-tuan, jelas ke tidak? Jadilah kita bincang satu malam ni jadilah. 9 suku dah tu, bawa tenang tuan-tuan. Yang balik kerja lambat tadi, besok nak kerja pula. Cukuplah tu. Cukuplah. Risau saya bincang panjang-panjang. Makin tak faham tuan-tuan. So malam ni kita cerita Isra Mi'raj ni lain sikit dia punya view dia. Selalu kita dengar jumpa kubur Masyita, yalah tu cerita. Tak tuan-tuan tak apa lagi ke? Surau ni pernah buat Isra Mi'raj sebelum ni. Dah hafal lah tu. Kan? Dah hafal lah. Tuan-tuan tanya ustaz lain lah. Senang ceramah macam tu tuan. Ustaz apa peristiwa yang berlaku? Tanya ustaz lain. Tuan-tuan, kita sebut pentingnya Isra Mi'raj tu paling pokok ialah soal keyakinan iman. Tu hari ni kita. Saya kata tuan, kita kena balik. Saya percaya yang tuan-tuan dalam masjid ni, dalam surau ni, insya-Allah tak ada masalah. Tapi tak, kita usah cerita orang yang tak datang, dia pun tak dengar. Kan? Dia tak datang, dia pun tak dengar, kita tahu masalah dia. Kita cerita kita. Mungkin ada kita yang terkehil, yang tergelincir. So, kita cerita kita lah. So kita nak betulkan, bulatkan keyakinan kita, yakin yang sungguh-sungguh, iman yang sungguh-sungguh, percaya yang sungguh-sungguh kepada agama kita. Inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati. Tahu kan maksud dia? Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup kerana Allah Ta'ala. So apa yang kita buat, kita harap kerana Allah Ta'ala. Bulatkan, fokuskan. Daripada berkeluarga, bekerja, bermasyarakat, kita buat, kita fokuskan pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah beri kita kekuatan. Saya minta maaf, lama sangat ceramah, 9.25 lah. Saya duduk atas kursi, tak kebas kaki. Saya tahu tuan-tuan kebas kaki. Saya nampak yang beralih-alih kaki kanan, tukar kiri, tukar kanan. Tuan-tuan duduk menengok jam tak berhenti-berhenti nampaknya ustaz ni. Jadi ala kulli hal, macam saya kata tadi lah tuan-tuan, saya pun risau juga. Tuan-tuan jumpa orang Nusa Putra ni saja, saya jumpa ramai orang. Jadi kalau saya tak bersalam, tuan-tuan jangan kecil hati lah. Itu salah satu daripada prevention. Salam guna kaki. Saya ada tengok video orang tu salam guna kaki, melampau betul. Kok iya pun tak salam sudah lah, kan? Sudah Assalamualaikum pun boleh. Itu lebih baik daripada salam Assalamualaikum. Tidak salam dah. Salam kan salam tu betul. Tengok salam lepas semayang macam orang nak masuk padang main bola. Salam. Nabi kata salam. Kemudian Nabi kata apa? Pandang. Dan Nabi kata apa? Yang paling bagus, yang paling last tarik tangan. Tapi kalau COVID, tarik je cepat. Sekian, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keselamatan kepada kita. Doa terus, mudah-mudahan Allah berkatkan kita punya Rejab,
sampai dan Syaban kita, dan sampaikan kita bulan Ramadan. Saya baca bahasa Melayunya tu, Imam dah baca Allahumma barik lana fi Rajabi wa Syaban, tuan tak faham sampai ke sudah. Jadi saya bacalah bahasa Melayunya. Tapi kita bila baca bahasa Melayu, tak pula dia mengaminkan. Tu yang pelik tu. Orang kita ni tuan, dia lagi suka tak faham daripada faham. Tak faham dia amin, faham dia relax, tak tahu je. Payah tu, ya. Semoga Allah Taala berkatkan kita punya Rejab dan Syaban, dan sampaikan kita Ramadan. Kuat sikit amin dia sebab dah faham, alhamdulillah. Itu pentingnya tuan-tuan ni. Mudah-mudahan wallahu alam. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin.